Malaysia, cinta yang bertemu di tengah krisis. Baru-baru ini, apabila berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, sukar untuk membezakan sama ada seseorang itu berada di Malaysia atau negara asing, dengan begitu ramai warga asing yang membanjiri pintu masuk negara. Terutama sekali, bukan hanya pelancong, tetapi juga pekerja asing dan mereka yang datang untuk tempoh yang lebih lama melalui program cuti kerja working holiday, dikatakan semakin meningkat secara mendadak. Protagonis cerita kita hari ini adalah salah seorang daripadanya. Selepas menamatkan pengajiannya, seorang wanita Norway bernama Nora datang ke Malaysia bersama rakannya melalui program cuti kerja untuk mencuba hidup di sini. Sambil menikmati pengalaman di Malaysia dan bekerja di sebuah kafe, dia tiba-tiba mengalami sesak nafas dan hampir rebah. Pada saat itu, seorang lelaki Malaysia yang menghampirinya memeluknya dari belakang, namun Nora tidak dapat bergerak walau seinci pun. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita dengarkan kisah ini. Langganan dan like Anda adalah sokongan besar untuk penghasilan video. Saya Nora, berasal dari Norway. Saya dibesarkan di sebuah negara yang biasa dengan musim sejuk bersalji tebal dan perubahan musim yang panjang dan pendek, sentiasa diselubungi rasa ingin tahu terhadap negara lain. Keinginan itu semakin membesar selepas saya memasuki universiti dan bertemu Maja semasa zaman khidmat ketenteraan wajib. Di Norway, kedua-dua lelaki dan wanita mempunyai kewajipan untuk menjalani khidmat tentera dan saya serta Maja ditugaskan ke kem latihan yang sama menjadi rapat sejak hari pertama. Sambil menahan latihan yang sejuk dan berat bersama, kami saling bercerita tentang impian masing-masing. Nora, saya ingin mengembara ke seluruh dunia selepas tamat tentera. Apa impian awak? Saya berfikir sejenak mendengar soalan Maja. Saya pun ingin tinggal di negara lain, tetapi bukan sebagai pelancong. Sebaliknya bekerja di sana dan hidup seperti orang tempatan. Saya masih ingat mengatakan perkara itu. Selepas menamatkan khidmat tentera, kami kekal sahabat baik. Kami mengembara bersama ke pelbagai negara di Eropah, seperti England, Perancis, dan Itali. Namun, kemana sahaja kami pergi, kami mula merasa sedikit tidak puas hati dengan pemandangan dan budaya yang serupa. Kami ingin mengalami tempat yang lebih berbeza, budaya yang sama sekali lain. Setelah menamatkan pengajian universiti dan masing-masing bekerja, kami masih bertemu pada hujung minggu, membentangkan peta dunia, dan memupuk impian kemana kami akan pergi seterusnya. Suatu hari, Maja menelepon saya dengan suara teruja. Awak pernah dengar pasal negara Malaysia? Saya baru-baru ini ketagih dengan rancangan travel vlogger Malaysia dan makanan-makanan menariknya. Saya rasa ia negara yang sangat mempesonakan. Sejujurnya, sehingga saat itu, saya tidak banyak tahu tentang Malaysia. Saya hanya belajar sedikit dalam kelas sejarah. Namun, atas cadangan Maja, kami mula berminat dengan budaya Malaysia. Kami mendengar musik tempatan, menonton filem-filem Malaysia, dan mencuba makanan Malaysia. Dan yang mengejutkan adalah fakta bahawa negara kecil ini adalah pusat teknologi yang berkembang pesat dan salah satu negara paling selamat di dunia. Nora, bagaimana pula dengan program cuti kerja? Malaysia mempunyai perjanjian cuti kerja dengan Norway, tahu tak? Kita boleh bekerja dan tinggal di sana selama setahun. Cadangan Maja benar-benar menarik. Kami segera memulakan persiapan. Daripada permohonan visa hinggalah mempelajari asas bahasa Melayu, kami melakukan semuanya bersama. Dan setelah 6 bulan persiapan, kami akhirnya mendarat di Kelia. Rasa teruja dan sedikit bimbang ketika pertama kali tiba di Malaysia masih jelas dalam ingatan saya. Kuala Lumpur jauh lebih besar dan bersemangat daripada yang saya bayangkan. Bandar yang tidak pernah tidur 24 jam, internet berkelajuan tinggi, dan kad pengangkutan tanpa tunai yang boleh digunakan di mana-mana sahaja, semuanya adalah sesuatu yang baru. Setelah berfikir panjang, kami menyewa sebuah studio kecil bersama berhampiran Bukit Bintang. Dan nasib baik, kami berjaya memulakan kerja sambilan di kafe yang sama. Kafe bernama Kopi Harum itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh pelanggan asing. Oleh itu, kami sering mengambil pesanan dalam bahasa Inggris dan beban bahasa kami berkurangan. Minggu pertama adalah sangat sibuk. Kami belajar cara membuat kopi gaya Malaysia, membiasakan diri dengan sistem pembayaran yang kompleks,
dan menghafal ucapan ringkas dalam bahasa Melayu. Setiap malam, saya keletihan dan terus tertidur. Begitulah kira-kira sebulan berlalu. Pada malam Jumaat yang lebih ramai pelanggan daripada biasa, saya tergesa-gesa makan nasi lemak semasa waktu rehat. Maja sedang melayan pelanggan di ruang hadapan dan saya berada di dapur sebentar untuk mengisi perut. Kerana makan tergesa-gesa, saya menelan seketul besar ayam tanpa mengunyahnya dengan baik dan pada saat itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang tersekat di kerongkong. Mula-mula saya fikir minum air akan membantu. Namun, apabila saya cuba minum air, ia tidak dapat melalui kerongkong. Saya mula merasa sesak nafas. Mungkin seketul ayam yang tersekat di tengah kerongkong saya. Sambil memegang kerongkong dengan tangan, saya menuju ke kaunter tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Muka saya semakin merah dan pandangan saya mula kabur. Maja melihat saya dan terkejut, berlari menghampiri tetapi tidak tahu apa yang perlu dilakukan, hanya berdiri cemas. Pelanggan-pelanggan di sekeliling juga kelihatan keliru dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Pada saat itu, seorang lelaki yang sedang duduk sendirian di sudut kafe dengan komputer riba, segera berdiri dan datang menghampiri saya. "Cik, okey ke? Ada apa-apa tersekat di kerongkong?" Saya mengangguk lemah mendengar soalannya. Lelaki itu segera memegang saya dan pergi ke belakang saya. Kemudian, dia memeluk pinggang saya dengan lengannya dan menekan dengan kuat. Sekali, dua kali, pada tekanan ketiga, seketul ayam yang tersekat di kerongkong saya terkeluar. Pada saat itu, perasaan udara memasuki paru-paru saya seperti dilahirkan semula. Saya terbatuk-batuk dan terduduk di tempat itu. Apabila saya menarik nafas dalam-dalam, tanpa sedar air mata mengalir deras. Perasaan lega kerana diselamatkan, ketakutan dan rasa malu menyerbu serentak. "Cik, okey ke? Boleh bernafas dengan betul?" Lelaki itu berlutut bertanya pada paras mata saya. Pada saat itu, buat pertama kali saya melihat wajahnya dengan jelas, dia kelihatan sangat tenang. Ketika semua orang lain panik, hanya dia yang tenang memeriksa keadaan saya. "Ah, ya, terima kasih." Saya berkata dengan susah payah, tetapi kerongkong saya sakit dan suara saya tidak keluar dengan baik. Mungkin perlu pergi ke hospital kecemasan. Mungkin kerongkong cik tercedera. Mendengar kata-katanya, Maja menyela. "Tapi kami orang asing. Pergi hospital mungkin agak rumit. Saya akan bantu. Ada hospital universiti berhampiran." Lelaki itu berkata tanpa teragak-agak. Begitulah, saya diselamatkan oleh dia, seorang pereka web bebas berusia 28 tahun. Dia mengatakan dia bekerja di kafe ini setiap hari. Apabila kami tiba di hospital, Encik Amir menjelaskan situasi kepada jururawat. Walaupun mungkin rumit untuk orang asing mengisi dokumen, dia menandatangani ruangan penjaga dan membantu saya dengan semua prosedur. Masa menunggu di jabatan kecemasan juga lebih singkat daripada yang saya sangka. Dalam masa kurang dari 10 minit, doktor telah memeriksa keadaan kerongkong saya. Nasib baik tiada kecederaan serius. Mungkin kerongkong cik sedikit bengkak dan sakit, jadi minum air sejuk dan makan makanan lembut seperti bubur. Encik Amir menterjemahkan kata-kata doktor. Yang paling mengejutkan adalah kos rawatan. Walaupun hanya pemeriksaan di jabatan kecemasan dan ujian ringkas, jika di Norway, kosnya akan lebih tinggi. Tetapi di Malaysia ia benar-benar murah. Menurut Encik Amir, Malaysia mempunyai sistem penjagaan kesihatan awam yang baik, jadi beban kos perubatan rendah. Saya dengar Norway juga negara kebajikan, tetapi sistem perubatannya berbeza ya? Saya mengangguk mendengar soalan Encik Amir. Ya, negara kami juga mempunyai insurans kesihatan yang baik, tetapi masa menunggu di jabatan kecemasan panjang dan prosedurnya rumit. Ini kali pertama saya diperiksa secepat ini. Encik Amir tersenyum sedikit mendengar jawaban jujur saya. Apabila kami keluar dari hospital, sudah melewati pukul 10 malam. Encik Amir menemani kami kembali ke kafe dan berkata dia akan menghantar saya dan Maja pulang selepas kafe ditutup. Dalam perjalanan pulang dengan teksi, saya bertanya kepada Encik Amir, "Bagaimana awak boleh bertindak begitu cepat? Di mana awak belajar teknik Heimlich?" Encik Amir menjawab dengan nada biasa, "Di Malaysia. Pelajar sering diajar asas pertolongan cemas semasa di sekolah atau melalui aktiviti kokurikulum seperti kadet remaja sekolah atau bulan sabit merah.
Saya juga pernah menyertai kursus menyelamat semasa di universiti. Mendengar kata-kata itu, saya dan Maja saling berpandangan. Kami juga pernah dalam tentera, tetapi kami tidak begitu merasakan kepentingan latihan pertolongan cemas praktikal seperti itu. Tindakan Encik Amir yang tenang dan pantas mungkin bukan hanya kerana pengetahuannya, tetapi juga kerana pengalaman dan latihannya. Ketika berpisah di hadapan rumah, Encik Amir menghulurkan kad namanya. Esok, saya akan ke kafe juga. Jadi beritahu saya bagaimana keadaan Cik. Dan jika ada apa-apa masalah dalam hidup di Kuala Lumpur, hubungi saya bila-bila masa, Putenka. Malam itu, berbaring di katil sambil merenung siling, saya merasakan perasaan yang aneh. Perasaan takut, lega, dan debaran terhadap orang yang tidak dikenali bercampur aduk. Mata tenang Encik Amir, lelaki yang tidak dikenali yang menyelamatkan nyawa saya, berulang kali terlintas di fikiran. Mungkinkah ini takdir? Fikiran itu terlintas di kepala saya. Bertemu dengan seseorang yang menyelamatkan nyawa saya di Malaysia, beribu-ribu kilometer dari Norway, tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebetulan semata-mata. Kejadian pada hari itu adalah krisis bagi saya, tetapi pada masa yang sama, ia adalah permulaan penyelamatan yang mengubah hidup saya. Nama Amir terukir dalam hati saya sejak hari itu. Beberapa hari selepas kejadian itu, saya mengambil cuti dari kafe kerana sakit tekak. Semasa Maja bekerja sendirian, saya berehat di rumah. Namun, yang mengejutkan, Encik Amir dilaporkan singgah di kafe setiap hari bertanya tentang keadaan saya. Tambahan pula, pada hari kedua, dia datang ke rumah saya membawa bubur. Apabila saya membuka pintu, saat saya melihat senyumannya, saya merasakan jantung saya berdegup kencang. Sudah sembuh ke? Di Malaysia, orang makan bubur bila sakit. Saya bawakan, fikir baik untuk tekak. Saya terharu dengan kebaikan Encik Amir. Begitulah, Encik Amir secara semula jadi menjadi sebahagian daripada kehidupan harian saya. Mula-mula, kami hanya berbual di kafe, tetapi tidak lama kemudian, kami mula makan malam atau minum-minum bersama selepas kerja. Encik Amir menunjukkan kepada saya tempat-tempat tersembunyi yang menarik di Kuala Lumpur. Makanan Malaysia pada mulanya membuat saya keliru dengan rasa yang tidak biasa. Tetapi terima kasih kepada Encik Amir, saya secara beransur-ansur mula memahami kedalaman rasanya. Hari ini kita cuba makan laksa ya. Saya akan minta mereka kurangkan sedikit pedasnya. Terima kasih kepada perhatian kecilnya, saya benar-benar jatuh cinta dengan daya tarikan makanan Malaysia. Saya bercerita kepada Encik Amir tentang Norway, dan dia mengajar saya tentang budaya Malaysia. Rasa ingin tahu dan hormat terhadap negara masing-masing semakin merapatkan hubungan kami. Yang paling mengejutkan adalah keselamatan di Malaysia. Apabila pulang ke rumah selepas pukul 11 malam, bandar masih terang dan ramai orang di Norway. Menakutkan bagi wanita berjalan sendirian lewat malam begini. Tapi di sini memang selamat ya. Mendengar kata-kata saya, Encik Amir tersenyum bangga. Di Malaysia memang banyak CCTV dan ramai orang di luar walaupun malam. Tapi tetap berhati-hati bila berjalan sendiriannya. Perhatian tulusnya membuat saya merasa hangat. Pembelajaran bahasa Melayu saya juga semakin cepat dengan bantuan Encik Amir. Dia mengajar saya ungkapan asas yang diperlukan untuk bekerja di kafe dan membetulkan sebutan saya. Semakin banyak masa yang kami luangkan bersama, saya semakin biasa dengan Malaysia. Peta laluan MRT Kuala Lumpur yang kompleks pun tidak lagi sukar. Dan kira-kira sebulan kemudian, hubungan kami telah berkembang lebih daripada sekadar rakan. Kami berbasikal di Taman Tasik Perdana, naik Menara Kuala Lumpur untuk melihat pemandangan kota dan bersiar-siar di Melaka sambil memakai baju kurung. Setiap hari adalah baru dan penuh dengan debaran. Encik Amir menjelaskan sejarah dan budaya Malaysia, memuaskan rasa ingin tahu saya. Namun, bayang-bayang mula menyelubungi masa-masa bahagia itu. Ia adalah perubahan pada Maja. Pada mulanya, dia kelihatan menyokong saya menjadi rapat dengan Encik Amir. Tetapi secara beransur-ansur, ekspresinya menjadi muram. Di kafe tempat kami bekerja bersama pun, dia menjadi lebih murung daripada sebelumnya. Suatu petang, Encik Amir datang ke kafe. Seperti biasa, dia menunggu saya selesai kerja. Saya sedang mencuci pinggan di dapur dan Maja sedang melayan pelanggan di ruang hadapan.
Ketika Encik Amir duduk sambil minum minuman dan menyentuh komputer ribanya, tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat. "Ah, maaf." Tangan saya tergelincir. Itu suara Maja. Apabila saya tergesa-gesa keluar ke ruang hadapan, kopi telah tumpah di baju putih Encik Amir. Maja berpura-pura panik dan mengelap baju Encik Amir dengan tuala. Namun, gerakannya kelihatan terlalu intim. Dia mengelap bahagian dada lebih daripada yang diperlukan, malah tangannya mencapai leher Encik Amir. Saya melihat pemandangan itu dan nafas saya terhenti seketika. Encik Amir jelas kelihatan tidak selesa, tetapi dia berkata dengan sopan, "Tidak mengapa. Saya boleh buat sendiri," dan mengambil tuala itu. Walaupun begitu, Maja masih berkata, "Maafkan saya sangat-sangat. Biar saya tebus kesalahan ini. Awak ada masa esok." Dia menunjukkan minatnya secara terang-terangan dan berulang kali. Encik Amir menolaknya dengan lembut, tetapi saya dapat merasakan sesuatu seperti niat tersembunyi dari pandangan Maja. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya meminta maaf kepada Encik Amir. Tindakan Maja tadi memang kurang ajar. Maafkan saya. Encik Amir tersenyum sambil melambai tangan. "Jangan risau. Mungkin dia tersilap sahaja." Namun, saya tahu itu bukan sekadar kesilapan. Tindakan Maja jelas disengajakan. 2 hari kemudian, kejadian yang lebih serius berlaku. Maja tiba-tiba mengadu tidak sihat di kafe dan rebah. Pada masa itu, Encik Amir juga berada di kafe dan segera berlari menghampiri serta menyokong Maja. Maja, seolah-olah sudah merancang, rebah ke dada Encik Amir dan meminta pertolongan. "Tolong bawa saya ke hospital. Saya rasa sangat tidak sihat." Saya melihat adegan itu dan berasa marah. Tetapi pada masa yang sama, saya juga bimbang. Saya tidak dapat membezakan sama ada dia benar-benar tidak sihat atau hanya berlakon. Encik Amir dengan baik hati berkata dia akan membawa Maja ke hospital dan mengajak saya untuk pergi bersama. Namun Maja berkata, "Nora perlu jaga kafe, jadi mari kita berdua sahaja." Pada saat itu, saya berasa sangat marah, tetapi saya tiada pilihan selain menahan diri. Selepas kedua-duanya pergi, saya diselubungi perasaan cemas sepanjang masa. 2 jam kemudian, saya menerima mesej daripada Encik Amir. "Maja nampaknya keletihan. Dia sudah pulih selepas mendapat suntikan. Saya sudah hantarnya pulang, jangan risau." Malam itu apabila pulang ke rumah, saya melepaskan kemarahan yang saya tahan. "Apa maksud awak sebenarnya? Awak sengaja buat begitu kan? Kenapa awak buat begitu pada Encik Amir?" Maja pada mulanya berpura-pura tidak tahu, tetapi akhirnya mengaku, "Sebab awak mahu dia seorang diri. Kita datang ke Malaysia bersama, tetapi sejak awak rapat dengan Encik Amir, saya rasa seperti disisihkan sepenuhnya. Walaupun begitu, tidak patut awak memikatnya dengan cara yang menjijikkan begitu. Encik Amir adalah orang yang saya suka." Mendengar kata-kata saya, mata Maja memancarkan kemarahan. "Lelaki Malaysia itu istimewa sangat ke? Kalau saya goda sedikit, dia pasti akan jatuh cinta. Tidak banyak bezanya dengan lelaki Norway. Mereka semua curang kan?" Saya terkejut dengan kata-kata kasar Maja. "Encik Amir tidak seperti itu. Jangan cakap begitu." Maja mencemooh kata-kata saya. "Awak akan tahu nanti. Kalau saya berusaha sedikit, dia pasti akan jatuh cinta." Selepas berkata begitu, Maja membanting pintu dan masuk ke biliknya. Malam itu, saya terus berfikir. Persahabatan dengan Maja adalah penting, tetapi perasaan saya terhadap Encik Amir juga semakin kuat. Saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan. Akhirnya, saya memutuskan untuk menceritakan segala-galanya kepada Encik Amir dengan jujur. Keesokan harinya, apabila kami bertemu, saya menceritakan tentang tindakan Maja dan pertengkaran kami. Reaksi Encik Amir adalah sesuatu yang tidak dijangka. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya sedar semuanya. Saya tahu Cik Maja sengaja berbuat begitu, tetapi saya tidak mahu merosakkan hubungan persahabatan antara awak berdua. Tapi kenapa awak tidak berkata apa-apa?" Mendengar soalan saya, Encik Amir menjawab dengan wajah serius. "Sebab Cik Nora adalah sahabat lama Cik Maja. Saya fikir jika saya menegur perkara itu, hubungan awak berdua akan menjadi tegang." Dan dia berhenti seketika sebelum meneruskan kata-katanya. "Saya hanya melihat Cik Nora dari awal lagi." Saat saya mendengar kata-kata itu, sesuatu mekar di hati saya.
Dengan pengakuan jujur Encik Amir, saya juga memberanikan diri. Saya juga sangat suka Encik Amir. Sejak hari itu, kami secara rasmi mula bercinta. Kami juga memberitahu Maja dengan jelas tentang hubungan kami. Pada mulanya, Maja merajuk dan bersikap dingin, tetapi lama-kelamaan dia mula menerimanya sedikit demi sedikit. Namun, kami jarang lagi menghabiskan masa bertiga seperti dahulu. Encik Amir dan saya menghabiskan lebih banyak masa bersama. Pada hujung minggu, kami meneroka pelbagai tempat di Kuala Lumpur dan kadang-kadang kami juga melancong ke tempat lain. Lautan indah di Langkawi, tapak bersejarah di Melaka, hinggalah pasar-pasar sibuk di Pulau Pinang, setiap detik bersama Encik Amir adalah istimewa. Encik Amir adalah pemandu yang hebat yang mengajar saya kedalaman budaya Malaysia. Semasa bersamanya, saya mula memahami konsep budi bahasa dan muhibah Malaysia. Semangat saling menjaga, perhatian, dan ikatan yang mendalam. Saya tahu bahawa emosi-emosi ini adalah asas masyarakat Malaysia. Semakin hubungan saya dengan Encik Amir mendalam, ketegangan antara saya dan Maja semakin meningkat. Situasi di mana kami tinggal di rumah yang sama dan bertemu setiap hari sangat kekok. Perbualan menjadi minimum dan di rumah, kami mula mengurung diri di bilik masing-masing. Di kafe pun, hanya ada perbualan berkaitan kerja dan kami tidak lagi ketawa atau bergurau seperti dahulu. Ini kali pertama saya berasa begitu kekok dengan sahabat baik selama 10 tahun. Suatu hari pada minggu pertama bulan Mei, Maja memulakan perbualan. Pada mulanya saya berjaga-jaga, tetapi kerana ekspresinya serius, saya mendengar. "Nora, maafkan saya. Saya rasa saya sudah keterlaluan. Mari kita berdamai. Hujung minggu ini, mari kita bertiga pergi bersiar-siar." Saya keliru dengan cadangan yang tiba-tiba itu, tetapi saya fikir ia adalah peluang untuk membaiki hubungan dengan rakan lama. Apabila saya menyampaikan cadangan ini kepada Encik Amir, dia berfikir sejenak dan kemudian memberikan idea yang baik. "Hujung minggu ini, bagaimana kalau kita mendaki Bukit Kerinci? Pemandangan dari atas bukit memang sangat cantik pada musim bunga. Pasti menyeronokkan jika kita bertiga pergi." Saya segera bersetuju. Saya sudah biasa mendaki gunung kerana sering melakukan aktiviti mendaki di Norway. Maja juga bersetuju dengan senang hati dan rancangan pendakian kami pun ditetapkan. Encik Amir memberi kami maklumat terperinci tentang peralatan dan pakaian untuk pendaki pemula. Bukit di Malaysia boleh jadi lebih curam dan berbatu daripada yang disangka. Pastikan pakai kasut mendaki ya. Dan pada pagi Sabtu, kami berkumpul di kaki Bukit Kerinci. Langit biru dan cerah. Encik Amir telah menyediakan semuanya dengan teliti dalam beg galasnya, termasuk air, makanan ringan, dan peti pertolongan cemas. Saya sekali lagi kagum dengan persiapannya yang teliti. Maja juga kelihatan ceria setelah sekian lama. "Wah, bukit ini memang cantik ya." Pada mulanya, saya fikir ia adalah laluan yang mudah. Jalan tanah yang rata berterusan dan cahaya matahari yang menembus antara pokok-pokok hijau sangat menyenangkan. Semasa Encik Amir menjelaskan sejarah dan alam semula jadi Bukit Kerinci, suasana yang tenang mengalir antara kami bertiga. Seolah-olah kami kembali ke zaman dahulu. Bukit Kerinci ini adalah salah satu tempat mendaki yang sangat popular di Kuala Lumpur. Ia juga merupakan tempat yang telah menjadi objek kepercayaan sejak dahulu kala. Saya dan Maja benar-benar kagum dengan penjelasan Encik Amir. Namun, kira-kira 30 minit mendaki, keadaan berubah. Laluan semakin curam dan jalan tanah bertukar menjadi kawasan berbatu. Kaki terasa tidak stabil dan ada kalanya saya hampir terseliuh. Encik Amir berjalan di hadapan dengan cekap, tetapi saya dan Maja semakin sesak nafas. "Okey ke? Boleh perlahan-lahan, jangan paksa diri." Encik Amir bertanya dengan bimbang. Saya menjawab saya okey, tetapi sebenarnya kaki saya sudah mula menggeletar. Maja juga dalam keadaan yang sama. Pada saat itu, kami melihat pemandangan yang sukar dipercayai. Orang-orang tua yang kelihatan jauh lebih tua daripada kami, sekitar umur 70-puluhan, memotong kami dengan mudah. Malah ada yang membawa beg galas berat dan ada yang berpakaian seperti tidak mendaki pun. Macam mana mereka boleh mendaki secepat itu? Hebatnya, Encik Amir tersenyum mendengar soalan saya. Ramai orang tua di Malaysia yang mahir mendaki gunung. Ramai juga yang mendaki hampir setiap hari.
Tambahan pula, lelaki di Malaysia kadang-kadang menjalani latihan mendaki seperti ini semasa zaman persekolahan atau dalam kokurikulum. Mendengar penjelasan Encik Amir, saya sekali lagi menemui aspek menarik lain dalam budaya Malaysia. Ketika kami sampai di pertengahan bukit, Maja tiba-tiba mengadu kakinya kejang dan rebah. Encik Amir segera berlari dan memeriksa keadaannya. Saya juga menghampiri dengan bimbang, tetapi Maja menolak saya dan hanya bergantung kepada Encik Amir. Sakit sangat. Encik Amir, tolong. Encik Amir dengan tenang mengurut kaki Maja, memberinya air dan membiarkannya berehat. Dengan tindakannya yang tenang, keadaan Maja cepat bertambah baik. Namun, dalam proses itu, saya melihat Maja terlalu bergantung kepada Encik Amir. Terutama sekali, apabila berdiri, dia memegang lengan Encik Amir dan melekatkan badannya lebih daripada yang diperlukan, yang membuat saya tidak selesa melihatnya. Selepas berehat sebentar, kami memulakan perjalanan semula. Encik Amir kini berjalan di tengah, membantu saya dan Maja secara bergilir-gilir semasa kami mendaki bukit. Apabila saya hampir tergelincir, dia menghulurkan tangan dan menyokong saya, dan apabila Maja kelihatan letih, dia memberinya air. Namun, ada satu perbezaan yang jelas. Apabila Encik Amir membantu saya, ia disertai dengan senyuman hangat dan kebimbangan yang tulus, tetapi apabila dia membantu Maja, walaupun sopan, ada sedikit jarak yang saya rasakan. Setelah 2 jam pendakian yang mencabar, kami akhirnya sampai ke puncak bukit. Pemandangan Kuala Lumpur yang terbentang luas di hadapan kami sangat indah sehingga sukar digambarkan dengan kata-kata. Banyak bangunan kelihatan kecil, dan sungai yang mengalir melalui bandar kelihatan seperti reben biru. Encik Amir menunjukkan setiap bangunan utama satu persatu sambil menjelaskannya. Ketika kami berehat di puncak sambil makan bekal, Maja tiba-tiba bertanya, "Encik Amir, jujur beritahu saya, kenapa awak tertarik dengan Nora? Bukan sebab dia orang asing dan unik sahaja ke?" Encik Amir tidak kelihatan terkejut dengan soalan yang tiba-tiba itu dan menjawab dengan tenang, "Pada hari saya membawa Cik Nora ke hospital, pada mulanya saya hanya fikir ia adalah perasaan untuk membantu orang lain, tetapi selepas itu, saya terus memikirkannya. Dan apabila kami meluangkan masa bersama, saya merasakan hatinya yang baik, rasa ingin tahu, dan sikapnya yang menghormati budaya baru, sangat menawan. Dada saya terasa hangat dengan jawaban tulusnya." Maja berdiam diri sebentar, tetapi kemudian bertanya kepada Encik Amir lagi, "Jadi, walaupun saya mendekati awak secara aktif, awak langsung tidak berminat." Seketika, udara terasa membeku. Pandangan saya dan Encik Amir bertemu. Dia kelihatan berfikir sejenak, tetapi kemudian menjawab dengan jujur, "Cik Maja, saya rasa awak adalah orang yang menarik, tetapi saya telah tertarik kepada Cik Nora dari awal lagi. Dan sejujurnya, cara awak cuba merebut kekasih kawan, awak sedikit membuat saya tidak selesa." Muka Maja merah padam, dan dia berdiri dengan pantas. "Saya nak bersendirian sebentar." Dia berkata begitu dan berjalan ke arah batu yang agak jauh. Saya dan Encik Amir duduk diam sebentar. "Maafkan saya, mungkin saya keterlaluan sedikit?" Encik Amir bertanya dengan bimbang. "Tidak, bagus awak jujur. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan suatu hari nanti." Encik Amir tersenyum, lega mendengar kata-kata saya. Kira-kira 30 menit kemudian, Maja kembali. Matanya merah, tetapi ekspresinya tenang. "Maafkan saya sangat mementingkan diri sendiri. Nora, kalau awak bahagia, saya pun gembira." Saya hampir menangis mendengar permohonan maaf tulus Maja. Kami berpelukan, dan ketegangan yang terkumpul sekian lama mula reda sedikit demi sedikit. Encik Amir melihat kami dari jauh dengan senyuman. Menuruni bukit lebih berbahaya daripada mendaki. Risiko tergelincir pada batu licin dan cerun curam adalah tinggi. Encik Amir membimbing kami dengan lebih berhati-hati. Terutama apabila saya tergelincir, dia dengan pantas menghulurkan lengan dan menyokong saya. Pada saat itu, mata kami bertemu dan saya merasakan kasih sayang yang mendalam dari matanya. Maja tidak lagi menunjukkan semangat bersaing. Sebaliknya, dia kelihatan menghormati hubungan saya dan Encik Amir. Semasa berehat di tengah jalan, dia berbisik kepada saya, "Dia memang orang yang baik, bahagiakan dia ya." Apabila kami tiba di kaki bukit,
matahari sudah mula terbenam. Kami semua letih kerana mendaki sepanjang hari, tetapi hati kami lebih lapang daripada sebelumnya. Encik Amir membawa kami ke sebuah restoran berdekatan dan kami bertiga mengakhiri hari dengan sate dan minuman. Di Malaysia, sate dan minuman selepas kerja keras memang terbaik. Saya dan Maja tersenyum dan mengangguk mendengar kata-kata Encik Amir. Sambil makan sate yang lazat, kami berbual santai tentang kejadian di bukit dan kehidupan di Malaysia. Maja juga kelihatan ceria semula setelah sekian lama. Selepas selesai makan, dalam teksi pulang ke rumah, Maja tertidur lena. Saya berbisik perlahan kepada Encik Amir. Terima kasih kerana jujur dengan Maja hari ini. Tapi kenapa awak bersabar selama ini? Maja bersikap begitu sepanjang masa, tapi awak tidak berkata apa-apa. Encik Amir berfikir sejenak sebelum menjawab. Saya tidak mahu merosakkan hubungan persahabatan antara awak berdua. Saya menunggu Cik Maja untuk sedar sendiri. Dan sejujurnya, tindakannya tidak memberi sebarang kesan kepada saya, kerana hati saya dari awal lagi sudah ada pada Cik Nora. Saat saya mendengar kata-kata itu, keraguan terakhir dalam hati saya hilang dan keyakinan muncul. Encik Amir bukan hanya orang baik, tetapi dia adalah orang yang saya benar-benar ingin cintai. Dia yang biasanya pandai membaca situasi dan membuat penilaian tepat, sedar akan semua tindakan Maja, tetapi sengaja tidak menegur atau menunjukkannya. Saya semakin terharu dengan perhatiannya terhadap hubungan persahabatan dan kemuliaan hatinya. Apabila kami tiba di rumah, Maja segera masuk ke biliknya. Sebelum berpisah dengan Encik Amir, dia berbisik kepada saya, hari ini adalah hari yang baik. Lain kali, mari kita daki bukit lain berdua pula ya. Malam itu, berbaring di katil sambil mengenang kembali hari itu, saya tersenyum. Ia adalah hari yang tidak ternilai, penuh dengan konflik dan perdamaian di Bukit Kerinci, dan saya dapat mengesahkan perasaan sebenar Encik Amir. Persahabatan dengan Maja juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan hubungan saya dengan Encik Amir semakin mendalam. Saya merasakan hati saya jauh lebih ringan daripada ketika kami menuruni bukit. Keesokan paginya, Maja datang menghampiri saya. Nora, semalam saya minta maaf sangat-sangat. Saya sangat mementingkan diri sendiri. Tidak mengapa, Maja. Kita sudah berkawan lebih 10 tahun, kan? Tidak patut kita renggang hanya kerana perkara ini. Maja menunjukkan ekspresi lega mendengar kata-kata saya. Jujur saya katakan, pada mulanya saya memang sangat suka Encik Amir. Sebab itu saya cemburu, agaknya. Tapi semalam, melihat awak berdua di bukit, saya sedar, dia memang benar-benar suka awak. Dan awak pun nampak sangat bahagia. Saya penuh dengan rasa syukur atas pengakuan jujur Maja. Apa awak nak buat lepas ni? Maja berfikir sejenak sebelum menjawab soalan saya. Saya rasa saya akan pulang ke Norway dulu selepas program cuti kerja tamat. Tapi awak akan terus bercinta dengan Encik Amir, kan? Saya menjawab soalan itu dengan yakin. Ya, saya bercadang begitu. Encik Amir adalah orang yang istimewa. Maja mengangguk sambil tersenyum. Saya faham. Saya pun melihat dia memang orang yang sangat baik. Mulai sekarang, saya akan menyokong awak berdua. Begah hubungan kami bertiga menjadi tenang. Melalui pengalaman mendaki bukit yang sama, kami masing-masing berdepan dengan perasaan sebenar dan dapat mencari keseimbangan hubungan yang baru. Sikap tenang dan kebaikan Encik Amir, serta hatinya yang tulus, memberi saya inspirasi besar dan keyakinan terhadap hubungan kami di masa hadapan. Pengalaman di Bukit Kerinci bukan sekadar pendakian, tetapi menjadi titik perubahan penting yang membina semula hubungan kami bertiga. Dan di bukit itu, saya dapat memahami perasaan saya dengan lebih jelas. Saya merasakan impian untuk masa depan bersama Encik Amir menjadi semakin konkret sedikit demi sedikit. Sejak pendakian ke Bukit Kerinci, hubungan saya dan Encik Amir semakin mendalam. Masalah dengan Maja telah selesai, dan beban di hati saya juga hilang. Semasa menikmati hari-hari bahagia ini, tanpa sedar, tarikh akhir program cuti kerja saya sudah tinggal 2 bulan lagi. Kenyataan bahawa saya perlu pulang ke Norway apabila visa saya tamat membuat saya risau. Memikirkan perpisahan dengan Encik Amir membuat hati saya remuk dan saya juga fikir tidak mudah untuk mengekalkan hubungan jarak jauh. Setelah berfikir panjang, saya berterus terang kepada Encik Amir.
Saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan apabila program cuti kerja tamat. Saya tidak mau pulang, tetapi adakah cara lain? Encik Amir berfikir sejenak dan kemudian memberikan jawapan yang tidak dijangka. Bagaimana kalau kita berkahwin? Saya terkejut dengan kata-kata itu. Sudah tentu, saya pernah membayangkan perkara itu dalam hati. Tetapi saya tidak pernah menyangka Encik Amir yang akan mencadangkannya. Dia meneruskan kata-katanya dengan ekspresi serius. Mungkin kedengaran tergesa-gesa, tetapi saya serius. Saya ingin bersama Cik Nora sepanjang hidup saya. Saya terdiam seketika. Kegembiraan bercampur dengan masalah realiti yang menyelubungi. Perkahwinan mempunyai makna yang lebih daripada sekadar menyelesaikan masalah visa. Saya bertanya kepada diri sendiri sama ada saya bersedia untuk menerima keluarga, budaya dan bahasa Encik Amir, semuanya itu. Tidakkah ini terlalu tergesa-gesa? Kita belum lama bertemu. Encik Amir mengangguk tanda memahami kekeliruan saya. Saya sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran, dan saya juga pandai menilai orang. Saya tahu Cik Nora adalah orang yang sangat baik. Saya sudah membuat keputusan. Sikapnya yang tenang malah membuat hati saya lebih bertekad. Setelah seminggu berfikir, saya membuat keputusan. Saya memilih untuk melangkah ke masa depan bersama Encik Amir. Saya meneleponnya, membuat janji, dan menyampaikan jawaban saya di sebuah taman. Encik Amir, saya juga ingin bersama awak. Mari kita berkahwin. Wajah Encik Amir serta-merta berseri. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya dan berlutut. Di dalamnya terdapat cincin berlian yang ringkas tetapi cantik. Saya secara rasmi melamar awak. Cik Nora, sudikah awak berkahwin dengan saya? Kenangan indah pada hari itu masih jelas. Saya tidak dapat menahan air mata mendengar lamaran tulus Encik Amir. Di tengah tepukan tahniah orang ramai di sekeliling, kami berpelukan. Begitulah, persiapan perkahwinan kami bermula. Banyak masalah realiti menanti selepas memutuskan untuk berkahwin. Kebimbangan terbesar adalah tentang ibu bapa Encik Amir. Saya bimbang bagaimana mereka akan menerima menantu asing. Namun, apabila saya pertama kali bertemu mereka, kebimbangan itu berakhir. Ibu Encik Amir menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Saya gembira melihat anak saya gembira. Mulai sekarang, awak adalah anak perempuan saya." Saya merasakan lega dan terharu mendengar kata-kata itu. Saya sering mendengar bahawa mentua di Malaysia agak tegas, tetapi ibu bapa Encik Amir lebih mementingkan kebahagiaan anak mereka daripada saya adalah orang asing. Lebih mengejutkan lagi, ibu bapa Encik Amir mula belajar sedikit bahasa Inggeris untuk saya. Usaha mereka untuk berkomunikasi dengan menantu mereka benar-benar saya hargai. Persiapan perkahwinan juga adalah masa untuk mempelajari banyak perkara. Budaya perkahwinan Malaysia sangat berbeza dengan Norway. Daripada majlis merisik hinggalah majlis bersanding, semuanya adalah perkara baru, tetapi ia adalah rentetan tradisi yang menarik. Satu lagi kebimbangan adalah pekerjaan saya. Encik Amir bersama-sama meneroka pelbagai kemungkinan, mempertimbangkan latar belakang dan kesesuaian saya. Nora boleh berbahasa Inggeris dan Norway. Bagaimana kalau Nora mencari pekerjaan sebagai guru bahasa atau juru bahasa penterjemah? Mengikut cadangannya, saya menghantar resume saya ke sekolah bahasa dan syarikat antarabangsa. Nasib baik, saya mendapat jawatan sebagai perunding budaya di cawangan sebuah syarikat Norway di Malaysia. Pekerjaan untuk melancarkan komunikasi perniagaan antara dua negara. Ia adalah pekerjaan yang sangat sesuai untuk saya. Pada hari perkahwinan, saya mengalami detik paling indah dalam hidup saya. Di hadapan keluarga dan rakan-rakan, saya dan Encik Amir melafazkan janji cinta abadi. Maja juga datang jauh dari Norway untuk meraihkannya. Dia kelihatan gembira dari hati. "Nora, saya sungguh gembira awak bahagia. Encik Amir memang orang yang sangat baik. Kami memulakan kehidupan baru di apartmen Encik Amir." Sambil sedikit demi sedikit membiasakan diri dengan kehidupan di Malaysia, saya mula merasakan bahawa inilah mungkin rumah sebenar saya. Saya juga semakin diiktiraf di tempat kerja, dan kemahiran bahasa Melayu saya semakin meningkat dengan mantap. Encik Amir sentiasa berkata, "Kebahagiaan awak adalah kebahagiaan saya," dan menyokong saya untuk membiasakan diri dengan Malaysia.
Setahun selepas berkahwin, berita gembira menyusul. Saya hamil. Walaupun berita ini tidak dijangka, saya dan Encik Amir sangat gembira. Namun, dengan kehamilan, saya sekali lagi mengalami perbezaan budaya yang baru. Sistem pemeriksaan prenatal di Malaysia sama sekali berbeza dengan Norway. Klinik ibu dan anak yang Encik Amir bawa saya ke sana mempunyai kemudahan moden. Saya mendapat pemeriksaan ultrasound yang kerap dan program pengurusan kesihatan yang terperinci disediakan. Walaupun di Norway pemeriksaan ultrasound dilakukan kira-kira 3 kali sepanjang tempoh kehamilan, di Malaysia, pertumbuhan bayi dalam kandungan diperiksa dengan teliti setiap bulan di hospital swasta atau secara berkala di klinik kerajaan. Selain itu, kos perubatan juga agak murah. Malaysia mementingkan penjagaan ibu dan anak, terutamanya kerana kadar kelahiran yang rendah, jelas Encik Amir, dan saya mengangguk. Semasa hamil, perhatian Encik Amir semakin mendalam. Setiap pagi dia menyediakan makanan berkhasiat, dan apabila pulang dari kerja, dia berjalan-jalan bersama saya, mengambil berat tentang kesihatan saya. Ibu bapanya juga sering datang melawat dan membawa makanan yang dianggap baik untuk ibu hamil. Apabila tarikh melahirkan semakin dekat, saya belajar lagi tentang budaya Malaysia yang lain, persiapan barangan bayi. Ibu Encik Amir telah menyediakan segala-galanya, daripada pakaian tradisional bayi hinggalah barangan bayi moden. Dalam budaya kami, nenek-nenek memang biasanya menyediakan semua ini sebelum bayi lahir, katanya. Akhirnya, tiba hari kelahiran, dan saya bersama Encik Amir dimasukkan ke hospital. Setelah melalui tempoh kesakitan selama 10 jam, anak perempuan kami, Puteri, dilahirkan. Kegembiraan pada saat itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Encik Amir menitiskan air mata sambil memeluk Puteri, dan saya merasakan kebahagiaan yang lebih besar melihatnya. Namun, kejutan sebenar datang selepas kelahiran. Tempoh berpantang di Malaysia adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi saya. Saya diberitahu ada adat di mana ibu yang melahirkan akan pulang ke kampung halaman untuk dijaga oleh ibunya. Dalam kes saya, kerana kampung halaman saya jauh, Ibu Encik Amir datang dan tinggal di rumah kami selama sebulan untuk menjaga saya. Ibu Encik Amir memasak hidangan Malaysia yang berkhasiat setiap hari dan mengajar saya cara menjaga bayi. Sup ikan bakar ini sangat baik untuk badan ibu selepas bersalin. Pastikan makan dengan baik selama sebulan ya. Pada mulanya saya fikir mungkin bosan makan sup yang sama setiap hari, tetapi yang mengejutkan, sup yang dimasak oleh Ibu Encik Amir mempunyai rasa yang berbeza setiap hari. Hati saya tersentuh dengan kasih sayang ibu mertua yang mengubah bahan-bahan seperti sayur-sayuran dan herba untuk memberikan kelainan. Pada hari Puteri berusia 1 tahun, kami mengadakan majlis tradisional. Keluarga Encik Amir, rakan sekerja, dan rakan-rakan yang saya kenal di Malaysia, semuanya berkumpul. Puteri memakai baju kurung dan melakukan upacara menjejak tanah menjeling masa depan. Semua orang ketawa apabila dia mengambil buku dari banyak barang. Puteri kita akan jadi seorang yang berilmu. Suara bangga neneknya masih terngiang-ngiang di telinga saya. Semakin masa berlalu, saya semakin sebati dengan budaya Malaysia. Saya belajar cara membuat sambal belacan dan pada hari raya, saya membuat hidangan tradisional bersama mentua. Bahasa Melayu saya juga hampir fasih. Encik Amir melihat saya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia dengan bangga. Nora punya semangat memang hebat. Mungkin Nora lebih Malaysian daripada orang Malaysia sendiri. Saya malu tetapi gembira dengan pujian Encik Amir. Apabila Puteri berusia 3 tahun, kami menjemput keluarga saya dari Norway ke Malaysia. Ibu bapa dan adik saya pertama kali melawat Malaysia. Mereka berasa lega melihat keluarga yang saya bina di Malaysia dan saya yang gembira. Terutama sekali, ibu bapa, saya kagum dengan keselamatan dan kemudahan di Malaysia. Nora, sungguh baik awak hidup bahagia begini. Pada mulanya kami risau, tetapi sekarang kami sudah lega. Saya berasa bangga dengan kata-kata ibu. Keluarga saya bertemu dengan ibu bapa Encik Amir. Walaupun bahasa tidak sama, kami menghabiskan masa yang penuh tawa menggunakan isyarat tangan dan aplikasi penterjemah. Pemandangan datuk dan nenek dari kedua-dua belah pihak mengambil gambar dengan Puteri di tengah-tengah adalah salah satu detik paling bahagia dalam hidup saya. Kini, saya berada di tahun ke-7 kehidupan saya di Malaysia.
Anak kedua saya juga telah lahir dan membesar dengan sihat. Apabila saya pertama kali datang ke Malaysia, saya bercadang untuk tinggal setahun sahaja dan kemudian pulang, tetapi kini inilah rumah sebenar saya. Takdir pertemuan dengan Encik Amir pada saat krisis telah mengubah sepenuhnya hidup saya. Jalan-jalan yang selamat di Malaysia, sistem perubatan yang cekap, budaya kekeluargaan yang mesra, semuanya adalah harta yang tidak ternilai bagi saya. Kadang-kadang saya rindu Norway, tetapi saya merasakan rasa syukur yang mendalam terhadap kehidupan saya sekarang bersama Encik Amir, anak-anak dan keluarga baru saya. Kehangatan dan rasa selamat yang tidak pernah saya alami walaupun di Norway, negara yang saya banggakan sebagai negara kebajikan, saya temui di Malaysia. Saya tidak pernah membayangkan, apabila pertama kali menaiki kapal terbang ke Malaysia, bahawa takdir pertemuan dengan seorang lelaki Malaysia yang menyelamatkan nyawa saya akan membawa kepada kisah keluarga yang begitu indah. Seperti kata-kata ibu mertua saya, "Awak adalah anak perempuan kami, kini saya adalah ahli sebenar keluarga Malaysia. Bukan lagi orang asing dari Norway, tetapi hidup sebagai seorang istri, ibu dan anak perempuan dalam sebuah keluarga." Encik Amir kadang-kadang bertanya kepada saya, "Nora tidak menyesal ke hidup di Malaysia? Tidak rindu Norway ke?" Setiap kali itu, saya menjawab dengan yakin, langsung tidak menyesal. Inilah rumah saya. Saya hairan bagaimana saat krisis di mana sandwich tersekat di kerongkong saya dan saya tidak dapat bernafas, menjadi permulaan berkat terbesar dalam hidup saya. Tanpa bertemu Encik Amir, saya tidak akan mengetahui keindahan Malaysia ini. Kini, setiap pagi apabila saya bangun, saya dipenuhi dengan rasa syukur. Cinta sejati dan keluarga yang saya temui di negara asing dan rumah saya, itulah hadiah paling indah dalam hidup saya.